Okey. Soalan 3, kertas 1. Okey, kita buat 3A dahulu. Okey, 3A berbunyi, cari nilai P dan Q bagi persamaan yang diberi. Okey, oh macam susah je. Okey, jangan fikir susah. Kita cuba dulu. Selagi tak cuba, kita tak tahu kan? Okey, jom kita cuba buat soalan yang pertama. Okey, di mana set 2 tolak 1 darabkan P tambah Q set 2 sama dengan 5 tolak set 8. Jadi disebabkan kita nak cari nilai P dan Q, bila nak cari nilai P dan Q, selalunya cikgu akan tinggalkan dia di sebelah kiri. Okey, cikgu biarkan dia di sebelah kiri, bermakna bracket ni cikgu bawa ke kanan. Okey, kalau kita bawa ke kanan, apa berlaku pada dia? Bahagi ke darab? Jawab. Okey, jadi kita bawa ke kanan akan jadi bahagi. Set 2 tolak 1. Okey, kalau kamu tengok di sini ya murid-murid. Okey, bila berlaku begini, mesti melibatkan apa ya? Mesti melibatkan set konjugat. Sebab kita nak selesaikan persamaan di sebelah kanan. Okey, macam mana tu cikgu set konjugat tu? Okey, set konjugat tu macam ni lah. Okey, 5 tolak set 8 per set 2 tolak 1. Kita ambil pembawah ni. Set konjugat adalah bergantung kepada yang bawah itu, di mana kita darabkan dengan set konjugatnya. Okey, kamu tengok saya buat macam mana. Set 2, 1, set 2, 1. Kalau di sini negatif, kita tukar kepada positif. Macam tu. Okey? Okey. Jadi, di sini, cikgu nak refresh balik. Okey, kamu jangan lupa tau. Kalau set 2 darab set 2, kita akan dapat berapa? 2. Okey, lagi satu. Kalau set 3 darab set 2, kita akan dapat berapa? Set 6. Okey, jangan lupa. Lagi satu, kalau 2 set 3 tambah 3 set 3, kita dapat berapa? Yes, 5 set 3. Sebab ini sebutan sama, jadi kita tambahkan sahaja 3 dengan 2. Okey. Okey, ini kena ingatlah. Sebab ni simple je ni. Ini asas ni. Okey. Seterusnya, kita nak teruskan ni. Kita punya working step. Okey, kita nak darab ni. Okey, jadi macam mana nak darab ni? Macam ni 5 darab set 2. Macam tu. Maksudnya kita akan dapat 5 set 2. Lepas tu apa lagi? 5 darab positif 1. Kita akan dapat positif 5. Okey, lepas tu seterusnya negatif 8 darab set 2. Kita akan dapat negatif set 16. Macam tu. Last sekali, negatif 8 darab positif 1. Kita akan dapat negatif set 8. Macam tu ya. Kita buat satu persatu. Sama juga dengan pembawahnya. Set 2 darab set 2, kita akan dapat 2. Set 2 darab positif 1, dapat positif set 2. Negatif 1 darab set 2, kita akan dapat negatif set 2. Dan negatif 1 darab positif 1, kita akan dapat positif 1. Okey. Kita semakin hampir. Kalau murid-murid lihat di sini, kamu tengok sini. Positif set 2, negatif set 2, habis. Okey, habis tau. Kita dah masukkan lah, kita selesai. Sorry, cikgu tersilap kat sini. Okey, ni negatif 1 darab 1, kita dapat negatif 1. Sini negatif 1 Okey, negatif 1. Okey, murid-murid. Jadi, cikgu salin balik di sini ya. Okey, sebenarnya cikgu buat slow-slow supaya kamu nampak macam mana kita nak buat ni. 5 set 2 tambah 5. Okey, set 16 iaitu punca kuasa 2, 16, kita akan dapat 4. Jadi tolak 4. Untuk pengetahuan kamu, set 8 tu sebenarnya set 4 darab set 2. Macam tu. Cikgu buat satu persatu tau. Okey, disebabkan yang saya kuning tu dah dimansuhkan, hilang, hapus Jadi 2 tolak 1 akan jadi 1. Begitu Okey, seterusnya cikgu selesaikan lagi. Okey, 5 set 2, 5 tolak 4 akan jadi tambah 1. Kamu tengok saya buat set 4. Punca kuasa 2, 4 ni akan dapat 2. 2 set 2.
Jadi per satu tu tak ada apa-apa Okey, kamu fokus pula sini, sebutan mereka sama di sini. Okey, bermaksud 5 tolak 2, cikgu akan dapat 3 set 2 tambah 1. Begitu. Cikgu berjaya ringkaskan 3 set 2 tambah 1. Okey, murid-murid. Jadi, cikgu bawa ke bawah yang persamaan yang tinggal kat sini. Okey, cikgu bawa ke bawah Di mana? Okey, P tambah Q set 2. Okey, disebabkan mereka sama, ni mereka sama, jadi kita boleh bandingkan. Di mana tengok, sini Q, sini 3. Jadi kita dapat Q sama dengan 3. Okey, ini pula baki dia P ni sama dengan 1. Maka kita dapatlah P sama dengan 1. Jadi, okey, kita berjaya mendapat jawapan untuk 3A. Gitu. Senang kan? Okey, 3A. Jadi, kita berjaya mendapat 3A. Apa kata kita lihat pula bagaimana untuk menyelesaikan 3B. Okey. 3B. Cari nilai P yang memuaskan persamaan berikut. Okey. Jadi, cikgu salin balik. 3. Maksudnya sini log ni B. Log asas P untuk PQ tambah 3. Okey, log asas Q untuk PQ tambah 2 sama dengan 5P. Begitu. Okey, dekat sini murid-murid. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Okey, cikgu nak samakan sebutan lah. Cikgu nak samakan sebutan. Macam mana cikgu nak samakan sebutan ni? Bukan sebutan, cikgu nak tukar base, tukar asas. Cikgu nak tukar asas yang inilah. Tukar asas yang ini. Disebabkan dekat sini ada PQ, sini ada PQ, cikgu nak tukar asas PQ. Okey, macam mana cara nak tukar asas PQ? Jangan lupa di mana log asas PQ bahagi log asas PQ. Siapa yang atas dia ni? PQ. Siapa yang bawah? P. Okey, ulang yang sama. 3. Cikgu buat juga log asas PQ per log asas PQ. Siapa yang di atas? PQ dan bawah adalah Q. Okey, tambah 2 sama dengan 5P. Cikgu buat slow-slow. Cikgu buat panjang sikit supaya kamu nampak. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, bila asas PQ ni sama dengan sini, sama, ni sama, okey. Jadi kita boleh jadikan dia satu. Dia akan jadi satu. Okey, dia akan jadi satu. Okey, jadi sebenarnya berlaku di sini adalah pecahan di sini, per di sini sebenarnya bahagi. Jadi hasil dia di sini adalah 3 bahagi 1 per log asas PQ untuk P tambah 3 ni bahagi 1 per log asas PQQ tambah 2 sama dengan 5P. Okey, ingat bahagi ni kita boleh kita boleh tukarkan kepada darab, dia akan jadi reciprocal. Okey, reciprocal tu bererti begini. Di mana bila kita tukar darab akan jadi log asas PQ untuk P. Dia terbalik pecahan dia. Cikgu buat slow-slow supaya kamu tak lupa, supaya kamu boleh refresh balik. Sebab ini adalah masalah pecahan di dalam pecahan. Jadi kita jangan kita jangan terlalu risau, kita buat slow-slow. Yang penting kamu kena ingat konsep-konsep pecahan yang kamu belajar ketika kanak-kanak dulu. Kanak-kanak. Okey, apabila jadi begini, kita akan dapat 3 log asas PQ untuk P tambah 3 log asas PQ untuk Q tambah 2 sama dengan 5P. Semakin hampir. Okey, sangat-sangat semakin hampir. Jadi di sini cikgu nak buat apa pula ni? Okey, cikgu kumpulkan yang ada log dengan log. Yang tak ada log di sebelah kanan. Okay, cikgu tolak ke atas Okey, di mana di sini cikgu akan dapat lepas tu indeks kat depan ni pun cikgu bawa ke atas. Hukum log. Jangan lupa hukum log. Di mana log asas PQ P kuasa 3 tambah log asas PQ kuasa 3 yang ada log duduk sebelah kiri, yang tidak ada log duduk di sebelah kanan.
Okey, bila cikgu dah selesaikan di sini, kita boleh ringkaskan. Ringkaskan lagi. Kalau tambah ni bermaksud darab. Kita boleh satukan dia begini. Log PQ di mana P kuasa 3, Q kuasa 3 sama dengan 5P tolak 2. Macam tu. Macam mana pula ni kita nak buat lagi ni? Semakin hampir, semakin hampir. Okey, jadi di sini cikgu buat macam ni. Menggunakan hukum log. Okey, menggunakan hukum log. Okey, PQ kat sini kamu tendang bawa pergi kanan ataupun kamu tanduk dia. Jadi P kuasa 3, Q kuasa 3 tinggal. Bila PQ tanduk 5P tolak 2. Jadi 5P tolak 2 ni akan naik ke atas. Macam ni jadi kuasa. Untuk pengetahuan kamu, ini adalah bentuk indeks. Silap. Ini adalah bentuk log. Okey, ni log, ni bentuk log. Ini adalah log form. Yang berlaku di sini adalah index form. Bentuk indeks. Jadi, proses nak tukarkan index form, log form kepada index form, saya tanduk PQ tu ke sana. Saya sepak PQ tu ke sana. Ternaik 5P tolak 2 tu. Okey, jadi di sini kalau kita menggunakan hukum log, hukum log pula, hukum indeks, P kuasa 3, Q kuasa 3 ni kalau kita nak satukan dia, jadi macam ni. Macam ni. Jadi macam ni. Jadi bukan ke kiri dan kanan sama, PQ dan PQ. Jadi kalau sama, indeks di atas kita boleh samakan. Di mana 3 sama dengan 5P tolak 2. Kita nak cari P kan? Negatif 5P sama dengan negatif 2 tolak 3. Negatif 5P sama dengan negatif 5. Bermaksud P sama dengan negatif 5 per negatif 5. Kita akan dapat P sama dengan 1. Berjaya mendapat jawapan. Okey, bye-bye.